Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Anda kini bersama saya Yasmin Hani dalam program Sembang-Sembang ASMB 2023 di mana kita akan berbincang dan mengupas pelbagai isu berkaitan pelaburan dan juga perancangan kewangan. Dalam episod kali ini kita akan membincangkan mengenai dagangan forex yang merupakan antara pelaburan yang menarik perhatian ramai terutamanya anak-anak yang muda kerana dikatakan mampu memberi pulangan tinggi. Baiklah, sejauh mana kebenaran dakwaan ini dan apa pula risiko pelaburan berkaitan dengan forex ini? Kita akan bersama seorang pempengaruh kewangan popular, Encik Faiz Azmi, yang merupakan pengasas saluran YouTube Financial Faiz dan Let's Jom Studio untuk membincangkan topik dagangan forex, risiko tinggi, mengapa ramai masih berani. Selamat datang Encik Faiz Azmi. Hai Hani. Oh, baik, Alhamdulillah. Lama rasanya kita berehat setahun. Lepas tu sekarang ni kita jumpa lagi sekali. Macam mana dengan saluran YouTube semua? Makin tambah? Makin banyak sambutan. That's good. Okay, so kita berbalik kepada topik kita pada hari ini. Kita sering dengar mengenai forex. Mereka yang sering bercerita mengenainya mudah meraih keuntungan dalam pelaburan ni. Betul? Jadi boleh Encik Faiz jelaskan apakah itu forex bagi yang tak tahu langsung? Secara mudahnya, forex ni adalah kita dagangkan mata wang. Dan mata wang ni dia akan datang dengan pairing. Contohnya kita ada ringgit Malaysia, kita nak beli US dollar. Dan US dollar tu yang kita pegang sekarang ni dan kita akan close dia selepas waktu-waktu yang tertentu. Jadi kata mudahnya kita berdagangkan duit. Tapi bukan duit ringgit lah. Takkanlah kita nak beli ringgit menggunakan ringgit. So nilainya sama. Tapi kita menggunakan ringgit untuk membeli mata wang lain supaya bila dia punya closing tu ada keuntungan, kita dapat keuntungan. Tapi bila kita cakap pasal keuntungan untuk diri kita, kadang-kadang ada juga masa kita dapat kerugian. Ya. Dia ada upside dan dia ada downside dia. Itu secara ringkasnya lah, itulah forex. Okey, kita mendagangkan duit lah. Betul. Okey, so bagi ini bermakna pasaran forex ini bergerak berdasarkan permintaan dan juga tawaran peserta yang berurus niaga di dalamnya. Betul. Ramai orang beli, ramai orang jual ke macam itulah. Okey, jadi apakah faktor-faktor asas yang menggerakkan pasaran forex ini dan bagaimanakah untung ruginya peserta ditentukan? Kalau kita tengok perubahan antara harga-harga mata wang ni, dia adalah relatif kepada one another. So bukannya kalau ringgit Malaysia naik, yang lain turun. Tidak. Sebab kadang-kadang yang lain pun naik juga. Cuma berapa jauhnya, berapa lajunya dia naik berbanding dengan ringgit Malaysia. Ataupun berapa lambat dia naik ataupun dia turun. So jadinya naik turun ni adalah berdasarkan selalunya ekonomi satu-satu negara yang mengeluarkan mata wang tersebut. Contohlah, kita di Malaysia ni nak beli barang di US. Okey? Kita nak import barang dia. So bila kita nak beli barang di US, kita perlu membayar dia dalam US dollar. So US dollar permintaan akan naik. Ya. Jadinya kalau kita buat macam itu, yang memperdagangkan forex ni diikut sekali sebab diorang tak boleh tentukan sangat sebab penentuan harga mata wang tu adalah berdasarkan ekonomi satu dunia. Bukannya kalau kita trade forex tu adalah sedikit efek, tetapi diorang yang ikut mata wang pergerakan mata wang yang sebenar. Ikut trend diorang. Yes, dan dari segi keuntungan tu adalah kalau kita beli pada harga mata wang tu rendah dan kita close pada mata wang tu tinggi, kita untunglah. Tapi boleh rugi jugalah. Faham? Banyak riski sebenarnya kan. Diorang kata high risk, high return lah. Pulangan tinggi dengan risiko yang tinggi sekali. Tapi macam mana dengan risiko pelaburan forex ni? Mungkin Cik Faiz boleh jelaskan lagi. Kalau kita bukan cakap pasal pelaburan forex dari segi bank ya. Kalau bank memang akan buat macam sebab dia adalah orang perantara. Macam saya cakap tadi, kalau nak beli US dollar, bukannya nak beli barang di US, bukannya kita ambil US dollar, berkepuk kita hantar mail kepada supplier kat US tu and then dia hantar barang tu. Tidak. Kita akan menggunakan perantara dengan bank. So itu adalah pembelian dan penjualan, perdagangan. Tetapi perdagangan forex ni pula selalunya dia akan gunakan margin. Okey, sebab setakat kalau ada RM10,000 dalam forex tak banyak mana. Keuntungan yang ada tu tak dapat. So orang akan gunakan margin sampai 90% ada. Jadinya RM10,000 tu boleh didagangkan sebanyak RM100,000. So jadinya bila ada keuntungan, ia akan dinaikkan keuntungan tu. Cuma masalah dia dari segi risiko adalah bila ada keuntungan yang banyak, kerugian pun boleh banyak juga. Sampai ada tahap di mana broker boleh memanggil margin call. Bila ada margin call, duit RM10,000 yang kita letak tu semua lesap. Benda tu boleh berlaku. Itu risiko yang tinggi lah.
Jadi maknanya kalau nak berdagang macam ni kena letak duit yang macam yang boleh dilesapkan lah. Sepatutnya begitulah, tetapi kebanyakannya orang yang berdagang macam ini, duit yang nak dilesapkan pun tak banyak mana. Itulah duit yang betul-betul dia kena ada, tapi sebab dia, sorry to say lah, selalu dengar orang kata buat forex untung, dia pun duitnya untuk pergi hantar anak pergi sekolah tak cukup, nak makan tak cukup, nak bayar duit rumah tak cukup, tapi dia pakaikan duit itu sebab dia nak menggandakan duit itu. Kononnya lah, daripada RM1,000 untuk bayar-bayar semua ni keperluan, jadi RM10,000 and then RM1,000 boleh bayar. Tapi masalahnya, RM1,000 tu lesap. Habis? Masalah, liability semua tak dibayar, keuntungan pun tak ada, itu masalah dia. Masalah lain pun tak selesai. Betul. Dia sanggup bertarung dan berharap, tapi akhirnya kecundang. Betul. Maknanya ada possibility, ada kebarangkalian untuk dia kecundang. Macam ini cakaplah, high risk, high return. High return. Tapi sebenarnya high return, potential of high return tu ada pegangan dia dari segi high risk. Itu yang kita takut sikitlah. Jadi apakah perbezaan antara forex dan juga pasaran saham? Pasaran saham, dia ada dia punya own pemerhati. Kalau kat Malaysia, kita ada SC. Maknanya kalau kita nak berdagang pun, kita berdagang pada waktu-waktu yang tertentu. 9 sampai 5. Setiap Isnin sampai hari Jumaat. Office hour? Office hour. Maknanya, and then dia ada fuse ya. Let's say lah, kalau lah movement satu saham tu terlalu cepat, boleh nyah dagangkan. Tak boleh trade lagi. Sebab ada banyak perubahan harga. Okay. Forex tak ada benda tu. So maknanya keuntungan you boleh sampai ke langit, kerugian you pula boleh sampai you hilang semua 100% duit you jugalah. Jadinya dari segi risiko memang forex adalah jauh lebih tinggi daripada pasaran saham, tetapi pasaran saham ni pun dia ada derivatif juga. So kalau kita ikut derivatif semua itu pun boleh hilang juga. Dia pun ada margin juga. Cuma kalau kita nak cakap pasal perdagangan secara mutlak lah. Harga kita beli, kita ada RM10,000, kita beli RM10,000 saja. Yang itu risiko dia tak banyak sangat lah. Okay, so basically kita boleh cakap ASB adalah risiko rendah, saham dan forex ni semua adalah yang tinggi. Betul. Okey, Encik Faiz, apakah sebenarnya hukum terlibat dalam dagangan forex ataupun forex trading ni? Sebenarnya Yang Hani, Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun memutuskan perdagangan forex ni adalah hukumnya haram. Okey, so sekarang ni nampaknya dengan forex ini memang bukan saja berisiko tinggi tapi juga haram di sisi agama. Jadi yang diputuskan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. Jadi sekarang ini Encik Faiz, terima kasih dengan penjelasan itu. Tapi sekarang ini kita berehat seketika. Kita nak tengok apakah yang akan disediakan oleh Chef Fendi kita, menu bajet dia tu, dan kita kembali lagi selepas ini. Ya, terima kasih Yasmin Hani. Berjumpa lagi dengan saya Fendi dalam Sembang Masak. Ui, kalau macam tu punya pelaburan dekat forex training saya tak berani dah. Takutlah saya nak ambil risiko semua tu. Ada baiknya saya tukar-tukar menu, tukar-tukar resepi dengan anda semua. Lagi baik. Kan? Dan untuk episod ni saya nak buat mihun goreng menggunakan RM15 saja untuk 3 orang makan. Bahan-bahan kita ada kat sini. Mihun yang telah rendam dengan air, bagi dia lembut sikit. Lepas tu kita ada bahan untuk tumis. Kita ada bawang besar yang telah dikisar, bawang putih yang telah dicincang-cincang. Ni dia cili kisar, sos cili, sos tiram, kicap manis. Kita ada juga isi ayam. Itu dia. Sebutlah ada sulah. Dan kita tambah sikit-sikit lah sayur dia macam sawi, ada juga di sini tomato, tauge dan juga berbola ikan. Itu je bahan-bahannya. Tak susah mana pun kan. Dan kita nyalakan api. Itu dia. Kita masukkan minyak untuk menumis. Itu dia. Dah kita kenal bahan-bahan dia, kita senanglah untuk kita masak tu. Dan macam tu juga pelaburan. Bukan apa, kenalah buat kajian juga. Jangan kita tak buat kajian, main belasah je nak melabur. Jangan. Nanti apa yang kita labur tu terus lebur. Itu yang bahaya tu. Kita pastikan minyak betul-betul panas. Dan kita masukkan bawang yang telah kita kisar tu. Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu kecil pun dah cukup dah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia setengah orang dia suka yang yes tu pun boleh juga, tak ada masalah. Macam saya suka guna yang macam ni je. Kita tumis bagi dia betul-betul naik bau. Lepas tu baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Baik, masukkan bawang putih yang telah dikisar. Jangan banyak sangat. 1 sudu, 2 sudu memadai.
Senang je masak ni, tak susah mana pun kan. Masuk. Nah, dah naik bau dah macam tu. Masukkan pula cili kisar. Yasmin dia makan pedas dengan makan tak pedas. Tak makan pedas. Bihun tak makan pedas, tak makan bihun pedas kita masak. Jangan pedas lah kat dia. 2 sudu dah cukup. Kan? Risau kadang-kadang tetamu jemputan kita tu ada yang makan pedas, ada yang tak makan pedas. Memadailah 2 sudu untuk mihun goreng kita. Dan ingat cili ni kita masak dia agak lama sikit bagi dia betul-betul masak cantik kan. Baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Dah mula garing. Saya suka tambah isi ayam terlebih dahulu. Baru kita masukkan sos-sos yang lain. Masukkan dia. Dah naik bau, dah cantik dah semua tu. Kita boleh masukkan sos cili. Kalau nak tambahkan sos tomato sedikit pun boleh juga. Tapi saya ada teknik yang lebih baik. Lepas ni saya nak tunjukkan. Ni dia, kita masukkan sos tiram. Dan macam cikgu saya ajar sebelum ni. Kalau nak sedap sikit, kita masukkan sedikit irisan tomato. Supaya perasa dekat tomato tu dia akan keluar. Dia akan keluar, dia akan lagi cantik, lagi sedap bihun kita. Dah ada rupa tomato kat situ. Lepas tu dia lagi sedap, rasa masam-masin. Masam-masin. Ada rasa masam manis dia tu. Dan untuk mihun ni, kita kena tambahkan sedikit air. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Kita bukan nak buat mihun kari. Bukan nak buat mihun sup. Baik, kita boleh masukkan mihun yang telah direndam dengan air tadi tu. Nampak dia ada kuah-kuah sikit tu, okeylah tu. Nampak rupa merah menyala lagi ni. Tapi tak apa. Sekejap saya akan letak sedikit kicap. Kalau macam sebelum ni saya ada cakap, kalau kita dah masukkan kicap, sos tiram, tak perlu nak tambahkan garam yang banyak. Takut nanti dia masin pula kan. Narik di situ. Tambahkan ni dia, kicap. Okey. Cantik. Gaulkan dia bagi dia sebati dengan bahan-bahan yang lain. Supaya rupa dia pun sama. Dan kita boleh masukkan ni dia. Bola ikan. Sawi. Tauge. Tomato masukkan je. Dan kemudian kita akan tabur sedikit lada sulah ni. Kemudian. Jangan sekarang. Gaulkan bagi dia tutup sebati. Kadang-kadang ada orang masak mihun goreng ni ada terletak sedikit pecahan telur dalam tu. Nanti dia akan jadi salut. Dia susah nak masak mihun tu. Terbalik-terbalikan sayur supaya dia cepat masak. Baik, boleh perasakan dengan sedikit sebut lada sulah. Nak bagi pedas-pedas, dengung-dengung sikit kan. Ada rasa pijau-pijau sikit kat situ. Dan saya suka juga untuk tambahkan sedikit serbuk ayam untuk rasa dia tu. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Kalau setengah sudu dah memadai. Cantik. Dia punya mihun pun dah kemas cantik dah kat situ. Sayur pun dah mula masak. Macam saya tak suka sayur tu terlampau masak sangat. Dia lembik nanti tak sedap. Saya nak dia macam ada kerangupan. Sayur yang segar, kalau kita masak lama sangat, dia lembik tak sedap. Dah boleh angkat. Padamkan api. Ramai orang tanya, tak letak garam ke? Tak payah letak garam. Sebab apa? Kita dah pakai serbuk ayam, dah memadai dah. Dah cukup dah. Kan? Selalu macam tu. Masakan ni kalau ada sos tiram, kicap, tak perlu garam lagi dah. Kan? Sepik dia elok macam ni. Untuk seorang makan, jangan letak banyak-banyak sangat. Kan? Memadai dah. Letak sayur-sayur yang ada tu. Itu dia. Cantik dah situ. Sedikit bola ikan dan sedikit ayam. Dah pun siap mihun goreng. Mudah kan? Begitu dia juga pelaburan. Pastikan
kita buat kajian, lepas tu tengok risiko dia macam mana, tengok hukum hakam dia, barulah kita melabur. Kita nak rehat dulu dan kita akan kembali bersama. Terima kasih Chef Andy. Memang betul sebenarnya kalau kita nak melabur ni kita tak boleh nak tergesa-gesa. Okey, nak ikut-ikut orang saja. Kalau silap-silap nanti memang kita akan rugi Baik Encik Faiz, tadi Encik Faiz ada terangkan tentang forex, tapi sekarang ni saya tertarik dengan Bitcoin pula sebenarnya apa itu Bitcoin dan bagaimana pula ia didagangkan? Hani, Bitcoin ni adalah nama popular yang ramai orang tahu. Tapi Bitcoin ni hanyalah salah satu cryptocurrency yang ada di luar sana. Cryptocurrency ni adalah berdasarkan satu public ledger. Ledger itu adalah urusan pertukaran apa-apalah, tak kisahlah duit ke, data ke, yang semua orang boleh akses. Daripada public ledger ni, diorang akan assignkan value ke atas ledger-ledger ni, pertukaran-pertukaran ni semua. So jadi bila you beli Bitcoin, you bukannya ada apa-apa yang you boleh bawa balik pun, tak ada pun. Ia cuma Maya. Ada tukar dekat dalam public ledger tu, bahagian ini adalah you punya, bahagian ini adalah orang tu punya. Ya, jadi apa yang dia bagi tahu yang kita punya tu, awak punya tu di manakah? Apakah? Dekat atas public ledger tu, ni saya punya. Lagi banyak saya punya, lagi banyaklah dia punya dan so on. Cuma because Bitcoin ni dia punya value tak banyak, dia punya jumlah dia memang tak banyak, limited. Okay. So benda yang limited ni, walaupun dia tak ada value, tak ada kegunaan dia, pun tetap orang akan nak benda tu. Asalkan orang nak. Ya, betul. Asalkan ada orang nak, dia akan ada value. Kita ambil contohlah, emas yang disimpan dekat rumah tu, sebenarnya function dia adalah untuk electronics ada, tapi yang disimpan kat dalam rumah tu bukan boleh buat apa-apa pun. Dah namanya disimpan, dia tak ada guna untuk pendasaran pun apa. Tak ada. So jadinya bila benda tu berlaku, tapi orang tetap nak juga emas tu, value dia naik. Bitcoin dan ada cryptocurrency yang ada pun sama. Okey, jadi apa pula risiko pelaburan untuk mata wang kripto ni? Kripto ni dia ada masalah lebih kurang sama macam forex. Kalau kita nak beli satu Bitcoin daripada orang lain, boleh, dan kita pergi public ledger tu, kita buat pertukaran dan dapatlah satu Bitcoin ke 0.1 Bitcoin ke 0.01 Bitcoin, tak ada masalah. Dan bila saya cakap Bitcoin tu, maksudnya cryptocurrency yang lain jugalah, macam Ethereum dan lain-lain. Tapi masalah dia adalah dari segi financing. Orang dia nak untung rugi, dia nak beli pada harga rendah, jual pada harga tinggi. Dia tak nak beli dan jual sikit, dia nak beli banyak. Dia akan main apa? Margin juga. Volume. Dia pinjam duit. Okey. Jadi bila harga dia jatuh, rugi dia pun banyak. Baik. Ya Allah, macam-macam. Jadi maknanya kita kena ada banyak ilmu untuk orang kata melabur dalam pelaburan yang berisiko tinggi ni. Kalau tidak memang akan hanyut lah. Memang akan habislah duit tu, bye-bye. Okey, sama seperti forex, pelaburan dalam mata wang kripto ni menjanjikan pulangan yang tinggi dan risikonya juga sangat tinggi. Ada juga laporan yang mengatakan orang ramai tertipu dengan menjanjikan pulangan yang banyak, sebanyak 1% satu hari mengikut tempoh waktu yang telah pun ditetapkan. Betul? Adakah pelaburan mata wang kripto ini memerlukan orang tengah ataupun platform yang telah diluluskan oleh kerajaan untuk urus niaga yang selamat? Sebenarnya bila ada orang pergi offer 1% satu hari itu semua tu, dia cakap pasal kripto ke, cakap pasal forex ke, cakap pasal palm oil ke, dia sebenarnya adalah satu scam, tetapi digunakan ayat-ayat yang terbaik, yang latest saja je dia nak tipu-tipu orang. Tapi dari segi pelaburan di platform-platform yang sesuai, macam contohnya kita ada Luno, yang itu memang sah di Malaysia. So dari situ tak ada masalah. Cuma kita sebagai pelabur kena tahu bezakan mana satu yang legit dan mana satu tak legit. Okey, jadi sebagai Encik Faiz telah banyak mengkaji risiko dan juga pulangan untuk pelbagai jenis pelaburan, betul? Adakah sesuai untuk mereka melabur dalam pasaran berisiko tinggi ini semata-mata untuk meraih keuntungan, ataupun ada langkah-langkah yang boleh diikuti untuk memastikan kelangsungan sumber kewangan? Yasmin, dia bukannya tak boleh nak melabur dalam pelaburan yang berisiko tinggi, tapi adalah lebih baik kalau pelabur tu dia sediakan dulu satu tabung kecemasan. Contohnya dekat dalam Amanah Saham Bumiputera, dia dah cukup yang tu, dia tahu kalau apa-apa jadi selepas ini dengan pelaburan berisiko tinggi dia tu, dia tak akan suffer, dia tetap boleh hidup macam biasa untuk melangsungkan hidup dia.
Baik, okey, terima kasih kepada Encik Faiz sebab sekarang ni sebelum terbabit dengan apa-apa bentuk pelaburan, kita kena tahu dan juga lihat hukum yang terlibat. Okey, hukum yang berkaitan dan juga namun sebelum mula melabur dalam pelaburan yang berisiko tinggi ini adalah lebih baik sekiranya kita belajar ataupun kita tahulah tentang pelaburan itu berisiko rendah ke tinggi ke, dan lebih baik untuk melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti ASB untuk membina tabung kecemasan. Betul? Baiklah, sebelum saya dan juga Encik Faiz menikmati air tangan Chef Fendi ni, apa yang dia telah pun sediakan untuk kita, Hani nak kongsikan satu maklumat yang penting untuk semua penonton kerana ASB menawarkan hadiah bernilai RM1,000 setiap minggu menerusi trivia labo sembang-sembang ASMB ni. Apa yang anda harus lakukan adalah layari laman www.asmb.com.my ataupun lawati media sosial ASMB seperti yang dipaparkan untuk mendapat 5 soalan yang dikemukakan. Okey, so klik pada penyertaan trivia labo sembang-sembang ASMB untuk jawab soalan, dan all the best, good luck. Ambillah duit ini dan laburkanlah. Okey, dan gandakan wang anda. Ya, Alhamdulillah. Duk sembang-sembang tadi, saya pun dah siapkan dah kita punya mihun goreng. Meriah warna dia. Merah, menyala sikit ya. Menyala. Sebab makan pedas kan? Suka. Okey, baik Cik Faiz. Ya. Sebelum nak makan ni ada soalan. Saya nak tanya jugalah. Macam mana kita nak pastikan tempat kita melabur tu betul? Takut apa? Labur-labur takut lebur pula. Fendi ada pengalaman ke? Ada juga. Biasalah. Rakyat Malaysia memang akan ada pengalaman. Dia labur-labur, dia lebur. Kalau nak tahu perbezaan antara pelaburan yang legit ataupun tak legit dia, nombor satu, macam kita memasak ni kita pakai bau. Kita bau. Boleh bau kan? Betul, boleh bau. Tapi kalau kita ada ilmu lah, kita boleh tahu. Macam kalau chef masak dengan saya masak, maybe tak tahulah raw material ni elok ke tidak. Tapi kalau chef masak, bau dah tahu tidak elok. Betul tak? Sebab chef ada banyak ilmu dari segi masak-masak. Jadi kalau kita nak gunakan smell test ya untuk tahu benda-benda semua ni legit ke tidak, kita kan ada ilmu. So jadinya kalau kita tahulah ASB bagi lebih kurang 5% setahun. Okey, tapi ada kawan Fendi datang, saya nak offer 1 hari 1%. Oish. Ataupun tak payah 1 hari 1%, 1 bulan 1% atau 10%. Dah tahu dah. Tapi ada orang ramai yang tak tahu. Sebab dia tak ada smell test tu. Dia macam tak tahu pun. ASB dia tak tahu berapa yang legit bank punya fixed deposit dia tak tahu berapa. So dia tak ada basis untuk tahu benda ni, kita tengok aje. Too good to be tak true. Buat kajian betul-betul Tak buat kajian betul-betul. Tapi ada juga yang dia dah pandai juga. Ataupun dia anggap dia pandai. Lepas tu dia tak check betul-betul, dia tak check dengan SC. Kalau dia rasa macam 50-50 tu, check dengan SC, Securities Commission, okey tak di pelaburan. Terkenalah tu nanti. Berharap sangat. Baik, terima kasih Cik Faiz. Makan ada. Bungkus pun ada. Alhamdulillah. Itu dia. Cantik ni. Boleh bawa balik Boleh bawa balik. Boleh. Jangan tumpah, jangan la begitu ya. Okey, terima kasih Fendi sebab masakan untuk kita hari ini nampak meriah, nampak sedap, tak sabar nak cuba. Dan juga terima kasih kepada Encik Faiz. Sama-sama. Okey, untuk penjelasan yang diberikan mengenai dagangan forex dan juga pelaburan dalam mata wang kripto. Jangan lupa untuk teruskan menonton sembang-sembang ASMB bersama dengan saya untuk lebih banyak lagi topik menarik berkaitan pelaburan dan juga perancangan keuangan. Jumpa lagi di episod yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Bye-bye. Assalamualaikum.